Have you ever heard about Ibu Zin, Khatijah Siddiq, Ibu Kemerdekaan Negara, or Rusuhan Natra yang telah membabitkan cinta, agama dan juga bangsa? So yeah, isi Abang Buku Brodo Naim. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Alright, first of all, Naim nak ucapkanlah terima kasih sangat-sangat dekat korang semua. Kami tak expect pun untuk video yang first segini jumlahnya, video kedua 500 lebih, and we didn't expect untuk subscribe yang wow. Yelah, sebab kami pun baru bermula. Naim nak minta lah jasa baik korang semua, siapa yang belum tekan subscribe dan juga loceng yang dekat sebelah dia tu, tekan sekarang. Dah tekan belum? Pali. Okay, so untuk books review kali ni, insyaAllah Naim akan buat review tentang buku Ustazah Zaman Dulu-Dulu. Sebelum kita pergi jauh, sebelum Naim cerita mendalam tentang buku ni, Naim nak ucapkanlah terima kasih sangat-sangat dekat pengarang buku ni, iaitu Puan Maisara Muhammad Fauzi. Why? Because dia menerbitkan sebuah buku yang pada Naim telah mengubah persepsi Naim lah terhadap wanita-wanita di luar sana. Okay, buku ni secara kasar bercerita tentang apa? Okay, sebelum tu Naim nak bagi tahulah yang nama sebenar tajuk buku ni bukanlah Ustazah Zaman Dulu-Dulu, tapi Wanita-Wanita Merdeka. And kenapa pengarang tukar kepada tajuk Ustazah Zaman Dulu-Dulu? Sebab Ustazah nak beri penekanan lah bahawa mereka wanita zaman dulu-dulu ni, even though mereka mempunyai semangat kemerdekaan, semangat nasionalisme yang sangat tinggi, tapi sebenarnya mereka ada background agamawan. And even though mereka seorang agamawan, tak bermakna diorang tak boleh untuk menjadi seorang yang memperjuangkan negara. So that's why lah pengarang letak tajuk Ustazah Zaman Dulu-Dulu. Okay, so apa konten ataupun cerita yang ada dalam buku ni? So dalam buku ni ada 5 bab, yang mana kelima-lima bab ni membawa cerita dan juga topik yang berbeza lah. Okay, topik yang pertama iaitu bercerita tentang tokoh kemerdekaan, yang mana dalam ni pengarang menceritakan dekat kita beberapa tokoh kemerdekaan yang banyak membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Antaranya Ibu Zin. Naim pun tak pernah dengar before this, lepas baca buku ni baru tahu. Second, siapa ibu kemerdekaan negara? Kalau kita tahu bapa kemerdekaan negara, tapi mana ibunya? So ibu kemerdekaan negara adalah Khatijah Siddiq, and ada ceritanya dalam buku ni. Okay, untuk bab yang kedua, dia banyak bercerita tentang peristiwa. Kalau macam tadi tu tokoh-tokoh, yang ni dia bercerita tentang peristiwa. Peristiwa-peristiwa apa yang membabitkan wanita dalam memperjuangkan negara. Misalnya penceritaan tentang darurat 1948, wanita mengangkat senjata. Waktu tu ni cerita sikit lah. Waktu tu perempuan-perempuan ni menjadi polis. Waktu suami-suami diorang ni pergi sembahyang Jumaat, diorang yang mengawal waktu tu, supaya tak ada tentera yang menembak ataupun mengganggu untuk mereka solat Jumaat. Dan yang favourite part Naim akan cerita lepas ni, iaitu tentang Rusuhan Natra. Itu ada dalam bab yang kedua. And bab yang ketiga bercerita tentang novel emansipasi Tanah Melayu. And antara novel-novel yang diceritakan adalah novel Melo Kuala Lumpur dan juga Melati Kota Baru. And semua novel yang diberitahu dalam ni semuanya bercerita tentang wanita. Yang keempat iaitu bercerita tentang citra wanita dalam karya seni dan sastra. Ini boleh Naim kata penceritaan yang membawa cerita pasal wanita-wanita dalam telemovie zaman dulu-dulu lah. Antaranya cerita Piramli tu apa? Musang Berjanggut kan, yang bercerita tentang kebijaksanaan wanita dalam mempermainkan lelaki-lelaki yang bolot dengan kuasa dan rakus dengan nafsu serakah lah. So itu antaranya. Dan last but not least, bercerita tentang legenda-legenda wanita, antaranya legenda Mahsuri. Dan ya, itu semuanya ada diceritakan dalam buku Ustazah Zaman Dulu-Dulu.
Okay, next. Dari segi gaya bahasa. Okay, dari segi gaya bahasa, Naim nak katakan seolah-olah seorang nenek bercerita dengan cucu perempuan dia. Kau dengar ni, Naim pula, nenek nak cerita. Dulu ada seorang perempuan ni, Ibu Zain. Dia ni memperjuangkan pendidikan wanita. And dari segi gaya bahasa juga, even though perkataan dia bombastik, tapi dari segi struktur ayat tu kita mudahlah untuk faham. Dia taklah terlalu complicated, terlalu berfalsafah. Okay, favourite part Naim. Favourite part Naim adalah dalam tajuk Rusuhan Natrah. Pernah dengar tak pasal Natrah ni? Okay, Natrah. Natrah ni siapa? Natrah ni dia anak orang Belanda. Dipendekkan cerita, bapa dia ni kena tahan lah selepas perang dekat Indonesia tu. And mak dia ni mati kutu nak hantar anak dia ke mana. Yelah, bapak dia dah kena tahan, mak dia takkan nak sara dia, so tak tahu. So cetuslah idea untuk hantar anak dia ni, Natrah ni, di bawah jagaan Cik Aminah. Cik Aminah ni siapa pula? Cik Aminah ni merupakan kawan kepada nenek Natrah. And Cik Aminah ni kira orang berada lah. And di bawah penjagaan Cik Aminah ni, Natrah ni memang dijaga di bawah didikan Islam dan dengan kecukupan lah. Yelah, sebab Cik Aminah tadi orangnya berada kan, so dia bolehlah beri apa yang sepatutnya kepada Natrah. So dipendekkan cerita, bila ayah Natrah ni dapat keluar daripada penjara, dicarilah Natrah ni. So adalah muslihat-muslihat yang akhirnya menjadikan Natrah ni di bawah penjagaan family kandung dia lah. So mana rusuhan dia yang dikatakan rusuhan Natrah ni? Yang mula-mula provokasi tu bila tersebarnya gambar, waktu tu disebarkan oleh pro penjajah, yang menunjukkan gambar Natrah ni pun lutut di hadapan patung Mary Virgin. Bukan sekadar orang Melayu ataupun orang Islam dekat Malaysia, tapi juga orang Islam dekat Singapura. Dan bukan sekadar orang-orang yang berdekatan dekat Singapura like orang Johor, orang Selangor, orang Melaka, orang Pahang, etc. Tapi sampai ke Perlis sana, diorang datang semata-mata untuk adakan rusuhan Natrah ni. So diorang tentang sungguh-sungguh. And lagi hebat, bukan sekadar orang Islam, tapi semua kaum dan semua agama tentang benda ni. Bila Natrah ni dah ada dekat pangkuan family dia, so family dia ni hantar dia, bawa balik ke Belanda. And waktu rusuhan tu Natrah tak ada pun dekat Singapura sebenarnya. Penjajah ni macam biasalah, diorang nak adakan anak diorang balik tu bukan sebab dia sayang, tapi sebab nak jaga maruah aja. Akhirnya Natrah ni dilayan seperti orang gaji je kat sana. Part paling sedih adalah bila cintanya ni diolak-alikkan. Ya, Natrah ni orang biasa juga, macam kita juga kan, ada perasaan cinta, sayang. And yalah, waktu dekat Malaysia dulu, waktu dekat tanah air, adalah dia bercinta dengan seorang lelaki ni, namanya Mansur Adabi. And dah nak kahwin dah pun. So bila orang dah nak kahwin ni, bukanlah cinta ni main-main, maksudnya betul lah. Tapinya disebabkan muslihat macam Naik kata tadi, dihantar ke Belanda dan tak dapatlah kontak langsung dengan lelaki tu. Sampailah cintanya ni difitnah. Sebab apa? Ada satu surat yang datang kepada lelaki tu yang menyatakan Natrah ni dah tak suka dengan dia. Waktu tu Mansur Adabi ni nak move on lah kan. Yelah, orang dah tak suka, buat apa? So dia nak move on, dia kahwin dengan seorang wanita. So datanglah berita Mansur ni kahwin dengan wanita tadi kepada Natrah. Natrah pun sedih. So dia nak move on juga, Natrah nak move on. Dia kahwin dengan seorang lelaki bekas tentera. Dapat 10 orang anak tau. Tapi tak panjang juga. Sebab apa? Natrah ni nampaklah dekat media sosial, bukan media sosial, dekat TV lah ataupun dekat radio yang bercerita tentang Mansur Adabi ni kehidupan dia mewah, bahagia dengan keluarga dia. Jadi Natrah ni, yelah, dia cinta, dia sayang, so dia tak boleh move on. And at last dia pun bercerai. So bila bercerai, dia kahwin lagi 2. Tak panjang juga. Menurut Datin Fatini Yaakob yang menulis tentang cerita Natrah ni lah, dia kata memang Natrah ni sejak kes tu, yang dia dah lepas cerai dengan lelaki dia yang ketiga tu, memang ada fobia lah, ataupun tak boleh jumpa langsung dengan wartawan ataupun berada dekat satu perkumpulan yang ramai orang sebab dia malu lah. Macam tu. And kalau tadi sedihnya sebab cinta, yang ni sedih lagi
di penghujung hayat dia. Nak nangis rasanya sebab kan Natrah ni lah awalnya dididik dengan Islam, lepas tu balik dekat pangkuan family dia dididik dengan Kristian. Nak tahu apa akhir hidup dia? Dia hidup dengan tak nak dengan agama Islam dan tak nak dengan agama Kristian. Why? Sebab dia nak jaga hati orang yang beragama Islam dan juga orang yang beragama Kristian. Akhirnya mayatnya macam mana? Mayatnya disedekahkan seluruhnya untuk proses kajian kanser leukemia. Tapi kita doakanlah yang terbaik, moga Allah terima jasadnya kan. Okay, next untuk rekomendasi. Okay, untuk rekomendasi Naim nak bagi suggestion dekat dua orang ni, dua golongan ni, iaitu yang pertama, mereka yang merasakan mereka adalah wanita yang mulia, yang nak jadi macam mereka yang zaman dulu-dulu tu, yang hebat-hebat. Yang kedua iaitu buat lelaki-lelaki budiman, yang merasakan wanita ni sebenarnya martabat dia bukanlah rendah, yang merasakan wanita ni patut dapat tempat dalam masyarakat. Ya, you guys patut baca buku ni. Okay, rating buku ni Naim bagi 5/5. 5/5. Sebab buku ni best sangat lah, Naim tak boleh nak deny lah. Okay, secara overall lah penceritaan dalam buku ni, Naim boleh kata overall buku ni semuanya bercerita tentang perempuan. Tapi salah ke kalau lelaki baca? Tak, sebab Naim dah bagi tahu tadi, buku ni boleh juga untuk lelaki yang merasakan wanita ni ada kedudukan dalam masyarakat. Okay geng, so itu je books review untuk kali ni, and best sangat lah buku ni. So kalau you guys nak dapatkan buku ni, boleh je Roger nombor yang tertera ataupun klik je dekat link yang ada dekat Instagram. And last but not least, don't forget follow our TikTok and Instagram, sebab insyaAllah kami akan share lebih banyak konten-konten yang lebih menarik tentang buku-buku yang telah kami baca. Okay geng, jumpa lagi untuk next session. Assalamualaikum, bye.